My name is Nur Aina Nadira binti Nazrul. My matric number is 18 DEB 22F1038. My name is Nurul Syafiqah binti Ali. My matric number 18 DEB 22F1030. My name is Nur Fatin Amira binti Anwar. My matric number is 18 DEB 22F1018. Pengenalan. Safa Bangkit Cheese Enterprise didaftarkan secara rasmi pada 1 Mac 2023 sebagai sebuah perniagaan berbentuk perkongsian. Aktiviti utama perniagaan ini membuat produk yang berasaskan baker, iaitu menjual kuih bangkit yang dibakar dengan campuran cheese. Pasaran perniagaan ini lebih tertumpu kepada penduduk di area Kedah, Perlis dan kawasan sekitarnya. Permis perniagaan ini terletak di lot perniagaan Seri Aman, Anusta Kedah. Produk ini dipromosikan melalui aplikasi dalam talian di media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. 3 orang rakan kongsi Safa Bangkit Cheese mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kemahiran khusus yang digabungkan bagi melonjakkan perniagaan ke arah kejayaan. Kesemua rakan kongsi ini bergabung tenaga menyumbang kepakaran secara sepenuh masa dan separuh masa dalam menguruskan perjalanan perniagaan. Mereka bertindak mengurus semua unit penting dalam pengurusan termasuk pengurus, setiausaha, pemasaran dan juga kewangan perniagaan. Dengan itu, Safa Bangkit Cheese dapat menjadi sebuah entiti perniagaan dengan teras utama dalam menjual kuih bangkit cheese. Terdapat 2 jenis perisa yang ditawarkan, iaitu yang pertama adalah perisa original khas untuk penggemar cheese, manakala perisa yang kedua pula adalah campuran cheese dan Oreo bagi memakinkan lagi rasa. Seterusnya, kami turut menawarkan topping sebagai perisa tambahan, iaitu coklat putih dan coklat Cadbury. Keunikan yang ditawarkan berupaya meningkatkan daya maju dan berkembang dengan pesat melalui pembukaan cawangan perniagaan pada masa hadapan. Hal ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai usahawan Bumiputera dalam menjalankan perniagaan dalam pelbagai bidang industri di negara ini. Seterusnya ialah tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Kertas kerja rancangan perniagaan Safa Bangkit Cheese ini disediakan sebagai pembentangan kepada pihak Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB bagi memohon pembiayaan pinjaman perniagaan. Laporan rancangan perniagaan ini diterangkan secara terperinci merangkumi aspek rancangan organisasi termasuk sumber manusia, operasi, pemasaran dan juga kewangan. Penyediaan laporan yang lengkap ini diharapkan berupaya memberikan gambaran yang jelas dan menyelah potensi perniagaan yang bakal dilaksanakan nanti. Permohonan pembiayaan dari PUNB sebanyak RM40,000 dijangka dapat membantu Safa Bangkit Cheese dalam merealisasikan pembukaan perniagaan dan seterusnya membawa ke arah kejayaan pada masa hadapan. Tempoh pembiayaan kewangan yang dipohon adalah selama 5 tahun. Kos pelaburan projek adalah sebanyak RM50,000 di mana sebanyak RM10,000 merupakan sumbangan modal daripada rakan kongsi, manakala baki RM40,000 adalah melalui pembiayaan yang dipohon ini. Pembiayaan ini akan digunakan untuk beberapa tujuan seperti berikut: membeli aset tetap, mengubah suai premis dan membiayai operasi harian. Strategi perniagaan. Perniagaan telah menggariskan beberapa strategi agar kekal berdaya saing dan terus mampan pada masa hadapan. Perkara tersebut dijelaskan melalui pembentukan visi, misi dan objektif yang dibangunkan oleh perniagaan. Ketiga-tiga strategi tersebut adalah seperti berikut. Visi perniagaan: menjadi sebuah syarikat pengeluar produk makanan dan penyedia perkhidmatan yang berkembang maju di masa hadapan. Melahirkan usahawan-usahawan franchise yang berdaya maju
dan mampu bersaing dengan syarikat yang besar. Misi perniagaan memberikan produk dan perkhidmatan yang terbaik bagi memenuhi kepuasan pelanggan. Memberi harga berpatutan mengikut kemampuan pelanggan. Objektif perniagaan menyediakan produk yang berasaskan bakery, iaitu kuih bangkit yang dibakar dengan campuran cheese. Mempromosikan produk yang disediakan di kalangan masyarakat. Mencegah dan mengawal masalah pengamilan makanan yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan zat makanan di dalam produk yang disediakan. Segala fokus perniagaan membabitkan perancangan aktivitis dan program akan diselaraskan dengan objektif yang telah ditetapkan. Semua hal tersebut penting dalam menjayakan misi dan visi yang telah digariskan oleh perniagaan. Ini adalah maklumat am perniagaan kami. Nama perniagaan Safa Bangkit Cheese Enterprise. Antara aktiviti utama kami ialah membuat kuih bangkit berasaskan bakery yang dibakar dengan campuran cheese. Aktiviti tambahan menawarkan 2 jenis perisa kuih bangkit cheese, original dan Oreo. Menawarkan 2 jenis topping sebagai perisa tambahan, coklat putih dan coklat Cadbury. Tarikh perniagaan didaftarkan 1 Mac 2023. Tarikh perniagaan yang dijalankan 1 April 2023. Di sini kami nyatakan maklumat am pemilikan perniagaan. Terdapat 4 orang rakan kongsi dalam perniagaan ini dengan jenis pemilikan adalah perkongsian. Berikut disertakan butiran rakan kongsi dan juga pegangan modal masing-masing. Jenis pemilikan adalah perkongsian dan selamat 4 orang rakan kongsi. Maklumat pemilik 1 Nora Alia Mansara binti Saiful Anwar, iaitu pengurus, beralamat nombor 40 Taman Suria, Jalan Suria 1/2/2 06000 Citra Kedah. Modal sebanyak RM2,000, iaitu 20%. Pemilik 2 Nur Fatin Amira binti Anwar, iaitu pemasaran, nombor 259 Taman Desa Kamila, Lorong Kamila 9 05400 Alor Kedah. Modal sebanyak RM3,000, iaitu 30%. Pemilik 3 Nurul Syafiqah binti Ali, iaitu kewangan, beralamat 137 Kampung Alor Kelati, Jalan Sekolah Menengah Langgar 06500 Langgar Kedah. Modal sebanyak RM1,500, iaitu 15%. Pemilik 4 Nur Aina Nadira binti Nazrul, iaitu setiausaha, beralamat nombor 237 Jalan Melor 18, Taman Melor 0600 Citra Kedah. Modal sebanyak RM3,500, iaitu 35%. Modal pemilik, modal terkumpul 100%. Jumlah sebanyak RM10,000. Untuk carta organisasi, perniagaan dibangunkan mengikut fungsian dengan fokus terhadap tugas utama dalam sesebuah perniagaan. Carta organisasi perniagaan Safa Bangkit Cheese ditunjukkan melalui rajah di bawah. Safa Bangkit Cheese Enterprise, carta organisasi, pengurus Nur Alia Mansara binti Muhammad Saiful Anwar, manakala untuk pemasaran Nur Fatin Amira binti Anwar, untuk kewangan Nur Syafiqah binti Ali, dan juga setiausaha Nur Aina Nadirah binti Nazrul. Rajah 1.1 Carta Organisasi. Carta organisasi di atas dibangunkan berdasarkan fungsian tugas utama dalam perniagaan. Tugas tersebut termasuklah pengurus dan bahagian-bahagian utama lain seperti pemasaran, kewangan dan setiausaha. Namun disebabkan perniagaan baharu memulakan operasi dan bersaiz kecil, maka beberapa skop tugas masih lagi terbatas. Analisis SWOT perniagaan. Analisis SWOT penting dalam menganalisiskan
dan menilai aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin membantu atau menjejaskan kelancaran operasi perniagaan yang dirancangkan ini. Perniagaan telah mengenal pasti beberapa perkara yang ketara dalam keempat-empat aspek SWOT tersebut dan mencadangkan beberapa aktiviti pelaksanaan yang sesuai dan menambah baik dan mendepani cabaran yang mendatang. Dalam jadual di bawah, analisis dibuat terhadap kekuatan perniagaan ini. Beberapa analisis kekuatan perniagaan dikemukakan beserta dengan cadangan yang berupaya menambahkan usaha mengoptimumkan kelebihan tersebut. Analisis kekuatan. Yang pertama, harga yang berpatutan mengikut kesesuaian kualiti yang ditawarkan. Yang kedua, jalinan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang ketiga pula, lokasi perniagaan yang strategik. Rajah 1.2 analisis SWOT kekuatan perniagaan. 3 perkara yang menjadi asas kekuatan perniagaan ini dijelaskan dengan terperinci bagi meraihkan kejayaan yang optimum apabila beroperasi nanti. Hal tersebut penting agar perniagaan meraih kejayaan atas kekuatan yang telah tersedia terhidang tersebut. Manakala aspek kelemahan perniagaan perlu diteliti demi kebaikan sendiri. Jadual di bawah pula menganalisis kelemahan perniagaan ini. Beberapa kelemahan perniagaan dikemukakan beserta dengan cadangan yang berupaya menambahkan usaha mengatasinya. Untuk analisis kelemahan, yang pertama, jenama yang baharu bertapak di dalam perniagaan memerlukan tempoh masa yang lama untuk dikenali ramai. Yang kedua pula, jenama kurang dikenali. Yang ketiga, cita rasa pelanggan yang berbeza-beza. Yang keempat, tidak cekap dalam mengawal masalah. Rajah 1.3 analisis SWOT, kelemahan perniagaan perbincangan berkenaan kelemahan perniagaan di atas turut penting bagi mengenal pasti segala kelemahan yang wujud dan cara-cara untuk mengatasinya. Proses penambahbaikan ke atas barang kelemahan yang wujud perlu dibuat secara berterusan demi kelestarian perniagaan pada masa hadapan. Selain itu, pengurusan perlu meneliti peluang-peluang yang wujud dalam perniagaan ini. Jadual di bawah merupakan analisis peluang yang telah dikenal pasti dalam perniagaan ini. Beberapa peluang perniagaan dikemukakan beserta dengan cadangan yang berpotensi untuk direbut. Seterusnya, analisis peluang. Yang pertama, kenalan dari media sosial yang ramai membolehkan promosi dibuat secara besar-besaran. Yang kedua, peluang untuk dikomersialkan adalah luas. Yang ketiga, perniagaan bangkit cheese ini dapat diperkembangkan di media sosial. Yang keempat, mengikut trend masa terkini. Peluang perniagaan yang dibincangkan di atas perlu diteliti oleh pemilih agar hal tersebut dapat difahami dengan mendalam. Berupaya mewujudkan tindakan-tindakan yang proaktif untuk direbut dari kepuasan hati pelanggan dan seterusnya kejayaan dalam perolehan pendapatan. Akhir sekali, perbincangan dibuat terhadap ancaman-ancaman yang mungkin wujud dan memberi kesan terhadap perniagaan ini. Analisis tersebut dikemukakan seperti jadual yang ditunjukkan di bawah ini. Yang terakhir ini, analisis ancaman. Pertama, perang harga. Mengubah suaian strategi peletakan harga yang berpatutan mengikut harga pasaran. Yang kedua, mempunyai persaingan yang tinggi dalam menjual bangkit cheese ini. Dan yang ketiga, perubahan harga barang yang tidak menentu menyebabkan harga kuih bangkit menjadi mahal. Ancaman-ancaman yang wujud dalam persekitaran perniagaan menyebabkan terbantut proses dan perkembangan dalam operasi perniagaan. Maka pengurusan harus sentiasa berwaspada dan prihatin kepada perubahan yang berlaku di sekitarnya. Untuk rumusan, maklumat yang dijelaskan oleh Safa Bangkit Cheese Enterprise pada bahagian ini bertujuan untuk memberi gambaran awal berkenaan dengan latar belakang perniagaan yang dirancang. Beberapa aspek dikemukakan untuk memastikan prestasi perniagaan ini dapat ditingkatkan lagi. Penerangan berkenaan potensi dan daya maju tersebut dapat dilihat pada bahagian pengenalan, maklumat perniagaan dan juga analisis SWOT perniagaan. Selain itu, bahagian ini turut menyertakan maklumat
berkenaan rakan kongsi dan sumbangan modal yang terlibat. Semua maklumat yang dikemukakan berupaya memberi pencerahan dan gambaran awal kepada pihak berkaitan dengan memenuhi tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Yang terakhir adalah lampiran. Di sini kami sediakan lampiran perakuan pendaftaran perniagaan kami.